buku doa ada Bang Kemal? Tak main lambat saya nak turun juga. Bawah tu lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bacaan doa yang keberapa pagi ni? Muka surat 20. Mohon pesanan dan doa daripada orang yang saleh sebelum musafir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya hendak musafir. Berikan kepadaku pesanan." Pesanan bahasa Arab tausiyah ataupun wasiat. Baginda bersabda, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah." Di mana pun takutlah kepada Allah. Patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah. Dan bertakbir di setiap tempat yang tinggi dalam perjalanan. Perjalanan mendaki tanah tinggi, sunat sebut 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila turun sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu Nabi pesan. Macam kalau kita pergi Cameron Highland, halapi itu memanjat bukit, takbir banyak-banyak. Tu nanti bila kita turun tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila orang itu telah pergi, baginda mendoakan kepadanya. Jadi hadis ni bagi tahu kalau nak musafir apa, jumpalah. Jumpa guru bagi tahu. Jumpa jiran bagi tahu nak tinggal rumah.
supaya dia boleh tolong tengok-tengokkan rumah kita. Ni keluar tak abang kat siapa pun tak tahu. Tak ikut adab, tak bermasyarakat. Sahabat-sahabat dulu ni pun nak keluar pada Madinah, mesti ni pun pergi jumpa Rasulullah secara beradab. Nabi pun tak pernah halang dia pun nak pergi mana, nak pergi meniaga ke, nak pergi mana ke, tapi ni pun habaq dulu. Bila orang itu telah pergi, baginda mendoakan kepadanya, Allahumma twi lahul ba'id wa hawwin alaihi safar. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, lipatkanlah jarak yang jauh menjadi dekat. Nabi doa supaya Allah lipat bumi, jarak yang jauh menjadi dekat. Ni doa lipat bumi orang bagi. Terutamanya kalau musafir malam. Musafir waktu malam, ada hadis, fa innal arda matwiyatun bil lail. Sesungguhnya bumi dilipat pada waktu malam. Kita nak pergi tu 200 km, tapi perjalanan tu dia mungkin jadi 150 ya. Allah lipat. Macam kain yang panjang, bila dilipat atau digulung, dia jadi kecil lah. Bila dia buka, panjang. Allah boleh bagi tanah ni mengecut sikit-sikit. Kita tak rasa lah. Dia bukan makna dekat sangat. Kalau nak pergi Kuala Lumpur tu, bukan macam pergi Tasik Kelugong, tu murung sangat. Allah bagi kecut sikit-sikit lah, sikit-sikit. Siapa yang memandu malam dia tahu lah beza memandu malam dengan memandu siang. Imam Nawawi kalau dia tulis bab nak turun pergi haji ni, dia kata malam tu dia perjalanan yang jauh, dia rasa dekat. Dulu saya biasa bawa, ada seorang syekh daripada Syria main ceramah sini, nama Syekh Muwaffaq. Habis ceramah tu, insya dia menginap, dia ada program dia Ustaz Hotel Tabung Haji. Saya bawa pelannya, tapi rasa-rasa tak sampai sejam sampai Kepala Batas sana tu. Tak sampai sejam, dan 45 minit ya. Bawa tak sampai 100 pun, 100 tapi tak lebih daripada 100. Tak kalut sangat, naik highway lah kan. Naik rasa air sampai dah. Kalau kita bawa siang, kena pecut lah. Kena pecut. Malam tak pecut pun. Jalan pun tenang, tak hujan, okey semua. Tu berkatnya malam. Allah Ta'ala nak bawa jalan Nabi Muhammad pun malam. Isra' Mi'raj bila? Malam. Hijrah malam. Ibadat pun qiyamul lail, sembahyang di tengah malam. Kalau seorang penulis, dia tidur dululah. Tu dia tidur, bangkit tengah malam, tak ada siapa kacau. Anak tidur, semua tidur. Dia boleh menulis waktu malam tu tak sama dengan waktu siang. Boleh menulis banyak. Keberkatan malam, perjalanan malam, Isra' Mi'raj malam. Nabi Musa bawa Bani Israel malam. Nabi Lut bawa orang beriman keluar daripada perkampungan tu, yang akhirnya jadi Lut mati tu. Dia bawa keluar bila? Malam. Tu semuanya cerita malam. Malam ni dia ada berkatnya. Ya Allah, lipatkanlah jarak yang jauh menjadi dekat. Wa hawwin alaihi safar, dan permudahkanlah perjalanan baginya. Hadis ke-26, ucapan kepada orang yang baru pulang dari mengerjakan haji, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang balik haji, Nabi akan baca doa ni, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah orang yang menunaikan haji dan orang yang dipohon keampunan untuknya oleh orang yang mengerjakan haji. Orang pergi haji dia ada doa.
Kau ampunkan dosa-dosa orang yang didoakan oleh Al-Hajj, orang yang pi buat haji. Ampunilah Pak Haji tu hak balik haji, dan ampunilah orang-orang yang didoakan oleh orang yang pi haji. Doa ke-27. 27 ni elok kita baca setiap hari. Doa 27, doa kepada orang yang membuat jamuan. Hari-hari yang duk sedia jamuan ni isteri lah. Orang perempuan kita, orang rumah kita duk sedia. Sahur tadi sedia nasi, lauk, ayam. Buka puasa dia sedia. Duk ucap terima kasih tak? Ucap lah, bagus ya. Terima kasih. Bancu kopi ke apa ke, terima kasih. Macam tu. Kalau nak bagus lagi, bagi bunyi Arab sikit. Perempuan ki ya. Jazakillah khairan. Bagi sampai khairan. Semoga Allah membalas kebaikan buatmu. Jangan takat Allah je, jazakillah, Allah balas. Balas apa tahu? Balas baik ke balas buruk? Bagi ada khairan, jazakillahi khairan. Kalau orang lelaki, jazakallah. Orang buat baik kita kata terima kasih, kita hargai, kita doakan. Jazakillah khairan. Kena sebut gitu tiap-tiap hari, baru isteri sayang. Kita pun tunjuk sayang ke isteri macam tu lah. Sayang ni dia jangan duduk dalam hati, dia kena terbit di mulut, baru nampak, baru boleh dengar. Terima kasih, jazakillahi khairan. Tu umum tu, apa-apa kebaikan lah, dia ayan jubah kita ke apakah, jazakillah khairan. Yang khususnya dalam bab makan, siapa sedia makanan kat kita, kita doakan. Makanan, minuman. Doa ni elok dihafal pasal pendek lah. Begitu juga kalau kawan-kawan belanja kita makan di kedai. Zaman tak puasa dululah, belanja roti canai, capati, nasi lemak. Dia tolong bayar tu belanja lah tu kan. Kita doakan dia. Kadang-kadang kita tak tahu. Saya kerap pergi kedai makan, saya tak tahu siapa yang bayar. Bila pergi kat cashier nak bayar, betul ada orang bayar dah. Ada jenis bayar. Makannya ayak tak bayar. Setengah tu dia bawa duit pun tak cukup, dia bayar duit ayak lah. Cashier kata, ustaz bayar duit nasi lah. Ayak ada orang bayar dah. Ada hak dia bayar habis, kita selup poket je. Anak saya, dia melawak lah anak saya. Anak saya kata, lah Abi kalau tahu kita makan banyak oh. Tak tahu. Ni cerita zaman tak puasa dulu lah. Puasa tak ada nak pergi kedai makan, kenyang. Jadi bila orang belanja kita, orang bayar, kita baca doa ni. Tengok doa ni, bagus ni, doa ni kena hafal. Cuma saya tersilap baris dalam kitab ni. Macam mana boleh silap baris tahu? Tadi tuan-tuan betul ya. Ada pen betul. Tak ada pen, balik rumah betul di rumah. Daripada Miqdad bin Aswad. Nama betul dia Miqdad bin Amru, tapi ayah dia ada dua nama. Nama betul Amru, tapi orang panggil Aswad. Miqdad bin Amru atau Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Katanya, baginda mengangkat kepalanya ke langit. Cara dia tu, kalau orang belanja kita, orang jamu kita makan, kita angkat kepala ke langit, kita baca doa. Sambil berdoa, Allahumma at'im. Ni yang silap ni, man, bukan min, man. Baris kat bawah tu, potong, tulis atas, man. Allahumma at'im man at'amani wasqi. Sekali lagi, man tu bukan min, man. Min tu daripada man, siapa lain tu. Wasqi man saqani. Ada dua kalimat lah yang silap tu. Allahumma at'im man at'amani. Kalau kenuri kesyukuran ramai-ramai itu, kita baca at'amana, tak apa. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Tu kalau ramai lah, kita jadi wakil lah. Sebab bukan semua orang hafal doa ni.
Boleh baca sebelum makan, boleh baca lepas makan. Sebelum makan macam ni kita baca Allahumma barik lana fi, orang ni pakai amin ni, fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Tambah sikit Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Macam itulah. Ada orang sedia makanan, mana kita makan free ya, makan free. Baca macam ni. Di rumah pun boleh ajak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Sambung sikit. Bagi hak tukang masak, hak bancuh ayam tu, dia dapat bahagian dia. Dia tak minta, tapi kita hargai lah. Sambung sikit. Tadi kita minta makanan ni berkatnya, tu hak kita, penting diri sendiri. Ya Allah berkatilah rezeki kami, selamatkan kami daripada api neraka. Okey, baik, tambah sikit. Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, kau jamu makan orang yang jamu kami makan. Wasqi man saqana. Kau beri minum ayak-ayak hak bagus-bagus dalam syurga tu, kau bagi minum kepada orang yang memberi minuman kepada kami. Biasa-biasakanlah doa ni, kita popularkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sambung Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah makanan kepada orang yang memberikan makanan kepadaku. Kalau orang mai bagi beras pun boleh baca juga. Dia tak rebus lagi lah beras tu, tapi nanti akan jadi makanan juga, kan? Baca lepas makan pun tak apa. Kita dah rasa dah makanan tu, makan, tapi takut terlupa lah. Boleh baca sebelum, boleh baca selepas. Sebagai ulama ditambah lagi, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana wa taqabbal dhiyafatahu. Ya Allah, kau terimalah layanan tetamu yang dia sediakan. Dhiyafah. Wa taqabbal dhiyafatahu wa atmim niyyatahu. Dan kau sempurnakanlah niatnya. Orang buat kenduri ni dia ada hajat-hajat dia tu. Betul tak? Kadang anak sakit buat kenduri, mudah-mudahan sembuh. Wa taqabbal dhiyafatahu. Ya Allah, kau terimalah layanan dia kepada tetamu. Wa atmim niyyatahu. Dan kau sempurnakanlah niatnya. Warzuqhu rizqan halalan wasi'an. Dan kau rezekikanlah dia rezeki yang halal lagi luas. Doakan orang buat kenduri. Melayu kita banyak kenduri kan? Kenduri masuk rumah, kenduri kesyukuran, kenduri arwah. Semua tu kita boleh baca waktu dekat-dekat nak makan. Orang kata, Ustaz, baca doa Ustaz. Kita buat Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana wa taqabbal dhiyafatahu wa atmim niyyatahu warzuqhu rizqan halalan wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kata tu orang pakat lapak lah kan. Jadi tak makan saja, tuan rumah dapat murah rezeki, tuan rumah dapat makan sebab dia jamu kita makan, Allah bagi dia makan, dia bagi kita minum, Allah bagi kat dia minum. Pakat-pakat share lah dengan anak beranak kita doa ni. Mudah ya. Tuan-tuan baca ikut saya. Allahumma at'im man at'amani ataupun at'amana wasqi man saqani atau saqana. Tengok kalau seorang baca saqana lah, kalau pakat-pakat baca saqani. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam tu kalau orang buat, terutamanya Ramadan lah, tajaan berbuka puasa, memang kita baca. Selain daripada dia dapat pahala orang-orang yang makan tu, pahala puasa, kita doakan, ya Allah, kau beri dia makan, kau beri dia minum. Dia taja makan minum kami. Memang kita baca. Tu kata kalau jamu orang soleh ni bagus. Bagi dan dapat. Tak bagi saja. Kan? Kalau buat kenduri panggil orang masjid. Setengah tempat tu kalau kenduri arwah dia tak buat di rumah dah. Main buat di masjid. Lah SOP tak tahulah macam mana kan. Buat masjid senang, bungkus ya, basuh pun tak payah, pinggan pun tak payah.
Hak makan tu pula orang-orang sembahyang semua. Kan? Siapa nak makan main masjid sekali. Dia baca tahlil di masjid. Banyak tempat macam tu lah ni. Buat kenduri arwah, ni cerita sebelum Ramadan lah. Buat kenduri arwah di masjid. Yang bagusnya malam hak ada mengaji yuk. Jamu orang mengaji. Kalau buat di rumah, yalah macam-macam lah pakat mai tu. Hak tak baca tahlil pun dah duduk luar risau rokok kan. Bukan tak boleh jamu ni pun boleh dapat pahala, tapi jamu orang mengaji buat di masjid tu lebih bagus lagi. Pinggan tak payah basuh, bungkui. Kreatif sikit lah. Tapi banyak orang dia tak boleh, dia kena buat di rumah juga. Dia kata syok di rumah. Tak apa, ikut suka. Rumah ni dia pun seronok lah orang main masuk rumah kan. Baik, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Nak habis dah kitab ni. Nanti kita sambung juzuk yang kedua, insya-Allah. Juzuk yang kedua. Dan saya baru siap satu buku kan. 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat. Satu semua kita kena tahu pasal kita akan pergi sana. Jalan sampai masuk syurga insya-Allah. 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat. Ada buku tu kan? Itu baru siap, baru 2 hari. 2 hari apa? Isnin. Kemarin. Baru kemarin. Baru siap, baru dipasarkan kemarin. 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat. Cerita perjalanan kita singgah sana, singgah ini, jauh nak masuk syurga. InsyaAllah habis kitab ni kita baca Tanwir Masalik juzuk yang kedua, iaitu bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni muka surat 147. Betul 47. Baca dah. Dah gina. Qala al-musannif rahimahullah at-tathiru bid-dabghi. Kulit bangkai menjadi suci dengan samak. Samak iaitu menanggalkan lendiran yang ada di kulit dengan menggunakan bahan yang tajam walaupun ia najis, seperti menggunakan tahi burung merpati dan yang seumpama dengannya. Tidak memadai menggunakan garam, tanah dan matahari sahaja. Dia kena bilah dengan air mutlak juga, last sekali. Tidak wajib menggunakan air ketika proses menyamak itu, bahkan air digunakan selepas samak. Seperti hukum pakaian yang terkena najis, maka wajib dibasuh menggunakan air mutlak. Kulit anjing dan babi tidak dapat disucikan dengan samak. Dua binatang ni kita tak boleh manfaatkan kulit. Binatang lain semua kita boleh ambil kulit. Sebab yang najis tu bukan kulit, lemak-lemak yang lekat di kulit tu yang najis. Kulit bila dibasuh dia suci, maka boleh dijual kulit. Seperti mana boleh jual barang yang terkena najis, jual kain yang kena najis, sebab nanti boleh basuh. Jual kulit pun boleh samak, tak apa. Benda boleh basuh tak apa. Kita beli telur ayam ada tai, beli ya, balik basuh sendiri. Benda boleh basuh, sah jual beli. Tapi kalau dia jual susu campur air kencing, tak boleh beli. Saya nak basuh macam mana? Dia dah sebati dalam tu. Jual kain yang ada najis, jual telur ayam yang ada najis, boleh beli. Boleh beli sebab benda tu boleh basuh. Hak mana boleh basuh dipanggil mutanajis, yang yumkin tathiruhu, boleh disucikan, maka boleh kita beli. Kulit pun boleh beli. Lepas tu proseslah samak kulit. Bulu di atas kulit bangkai tidak menjadi suci. Bulu tak. Bulu dia ikut daging. Kalau daging tak boleh makan, bulunya najis. Bulu bangkai najis sebab daging bangkai najis. Selalu kita sebut dah, bulu yang boleh makan ni bulu binatang yang halal dimakan. Dia ambil ketika dia masih hidup, biri-biri, mesin ambil bulu dia, dia hidup lagi, atau dia ambil lepas dia mati disembelih.
binatang yang boleh makan, ambil waktu hidup atau lepas dia mati disembelih. Daripada tu bulu tak boleh diguna. Tetapi dimaafkan jika bulu itu sedikit saja. Kena mesin buanglah bulu tu. Kulit rimau boleh guna, bulu rimau tak boleh. Bulu rimau dia ikut daging rimau. Daging rimau kita tak boleh makan. Kecuali apa? Harimau menangis. Tu rimau tak? Daging harimau menangis. Tu boleh ya. At-tathhir min najasatil kalbi wal khinzir. Ni panggil sertu. Najis anjing babi kena sertu. Sama kulit sertu, najis mughallazah anjing dan juga khinzir. Jika bersentuhan walaupun sedikit dari najis anjing dan babi, ia tidak dapat disucikan melainkan dengan disertu sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah yang suci yang meratai kawasan yang terkena najis itu. Wajib mencampurkannya dengan air mutlak. Dan sunat meletakkan air tanah ini bukan pada basuhan kali terakhir. Dia 7. Tanah ni jangan letak hak ke-7. Saya letak ke-7, saya kira dia jadi ke-8 nak bilas lagi. Letaklah di tengah ataupun di awal. 7 kali ni setelah hilang bau rasa tu baru dikira basuhan pertama. Lagi tak hilang bau rasa, dia tak jadi basuhan pertama. Basuhan pertama ni mungkin 2 kali, 3 kali. Bagi kita bilang 3 kali. Tapi setelah hilang bau rasa warna najis, baru dikira sekali. Maknanya ada 6 kali lagi. Hak mula tu kena bagi hilang bau rasa warna. Lepas tu hak yang 6 lagi tu tambah je lah. 6 lagi tu tak ada apa, juruh je lah. Penting tu. Mana tahu dia terpijak taik khinzir, bau punya busuk, dia basuh 3 kali baru hilang. Dia duk ingat dah 3 dah. Tu baru first. Tu baru 1 pertama. Dia bilang dia basuh sekali, duk bau lagi, basuh sekali 1/3, 1/3, 2/3, basuh 3 kali, baru hilang busuk sungguh lah taik khinzir ni. Contoh lah, saya pun tak pernah bijak busuk. Dia kata hak 3 dah, ada 4 lagi ya. Tak, hak 3 tu baru sekali, bukan ada 4 lagi. 3 campur 4 7. Tak, salah. 3 tu baru sekali, ada 6 lagi lah. Basuh tak betul, bilang tak betul, sembahyang tak sah, masih lekat lagi najis tu. Jadi hak mula tu penting tu. Basuhan pertama tu penting. Settle semua dah baru dikira sekali. Kalau 7 kali basuh baru hilang kesan-kesan najis, tu bukan 7, tu baru sekali. Ada 6 lagi nak kena jurus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ke mana tahu kok anjing ni dia makan apa petai ke apa ke busuk sangat. Dibasuh punya-punya kali baru nak hilang. Hilang tu baru sekali. Lepas tu disusuli dengan 6 kali lagi. 6 kali lagi jurih je lah. Tu bukan ada apa dah. Lepas tu jurih berapa lagi? Amrun ta'abudi. Kita kan hamba Allah. Kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh 7-7 lah. Walaupun yang pentingnya bagi hilang bau rasa warna, tapi kena disusuli dengan 6 kali lagi. Alat-alat penyuci yang lain seperti sabun dan syampu tidak dapat menggantikan tanah. Dia kena tanah, tak boleh. Tanah juga. Orang dah buat kajian. Zaman dulu sahabat Nabi dengar Nabi cakap tanah, okey, tanah, faham. Depa bukan tak ada, depa ada macam-macam. Ada daun-daun yang boleh keluar buih. Ashnan dipanggil dalam bahasa Arab. Daun-daun tertentu yang berwangi keluar buih. Syampu lah tu. Saya kecil-kecil dulu, saya ingat-ingat ada juga daun tu. Tak ayak sikit kita buat-buat tu keluar buih. Daun apa? Daun bertajam lah. Daun bertajam. Dekat Ma'had saya ada pulau bertajam, pokok bertajam pun saya tak kenal dah. Dulu kecil-kecil duk main lah saja-saja ambil daun tu, buah ayak sikit. Dia keluar buih wangi. Kan tak silap saya daun bertajam.
Kalau bilik ayak lah rumah dulu kan telaga dekat hutan sikit kan. Dan lah melalui zaman tu. Budak-budak lah tak tahu apa dah lah. Jadi zaman Nabi bukan tak ada sabun, ada. Shampoo pun ada. Tapi dia tak boleh, dia kena tanah juga. Kuman dia tu kuat. Kalau anjing gigit, ada yang liok dia, memang kena tanah. Ada seorang cikgu sains ni, dia beritahu ayak liok anjing tu ada kuman, bakteria. Tanah pun ada bakteria dia juga, selut tu. Jadi bakteria ni sahaja yang boleh lawan, boleh buang. Ambil hak lain wangi klorok apa pun tak jadi. Dia takat boleh wangi, boleh tutup bau lah. Kuman tu duk ada lagi. Jadi dia kena bakteria tanah lawan dengan bakteria ayak liok anjing. Ayak liok dia najis. Ayak liok binatang lain semua suci. Ada sahabat Nabi duduk bawah unta di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, duduk doa tu, unta duduk sebelah dia. Unta nganga. Ayak liok unta jenis belenja macam susu pekat tu. Unta pun letih, nganga turun naik liok kena atas ni. Syekh ni, sahabat Nabi ni duduk pada Arafah, awak rasa sejuk-sejuk basah apa? Tengok-tengok, la ilaha illallah. Nera. Ayak liok unta kena dia. Dia tanya Nabi ni macam mana kain ihram je? Nabi dia tak faham. Ayak liok semuanya suci. Kecuali ayak liok anjing dan khinzir. Ayak liok kita kalau ayak liok basi, yang kuning busuk tu najis lah, main daripada perut. Kalau ayak liok biasa-biasa ni suci. Semua ayak liok binatang suci, kecuali ayak liok anjing dan khinzir. Baik. Kemudian kita tengok tajuk sebelah, hadis basuh 7 kali riwayat Imam Muslim tu pun kita biasa baca dah. Kau surah sebelah cerita tentang kucing. Air liur kucing suci. Bukan kucing je, semua binatang lah. Kucing ni dia mewakili binatang-binatang yang kita tak boleh makan daging dia. Ayak liur dia suci. Tolak ayak liur anjing dan khinzir saja. Semua binatang ayak liur dia suci. Jika seseorang melihat kucing memakan najis, kemudian dia terus meminum air yang kurang dari 2 kolah, maka air itu menjadi mutanajis. Dia baru je makan tikui, lepas tu dia pergi jilat ayak dalam timba. Ayak tu tak sampai 2 kolah, tak cukup 190 liter, maka ayak tu mutanajis lah. Ayak yang terkena najis kena buang. Tetapi jika ia menghilangkan diri ke tempat lain, dia pergi tempat lain, dia makan bangkai, makan cicak lah, tikui lah, dia memburu lah, kucing dia memburu. Dia pergi tak mana tak tahu, kita pun tak nampak dia. Barangkali ia pergi menjilat air yang banyak. Barangkali kita dalam hati kita letak barangkali, ihtimal, kemungkinan. Mungkin dia pergi minum tak mana-mana kan, air banyak. Kemudian ia datang meminum air yang sedikit, kurang dari 2 kolah. Maka air yang diminumnya ini tidak menjadi mutanajis, masih lagi ayak mutlak. Dia menjilat ayak timba yang kita takung, kita jangan wah-wah, tak apa, kerana lidah dia suci, ayak liak dia pun suci. Ayak yang dijilat tu masih ayak mutlak, kita boleh guna. Bila ayak paip kita tak keluar, ayak timba tu kita boleh guna. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk selepas kucing jilat ayak Nabi. Ayak wuduk Nabi secupak. Memang sedia untuk wuduk. Kucing dahaga, kucing jalan, dia pergi minum. Jilat. Nabi biar. Nabi tak halau. Kalau orang lain sepak dah, kain kaki, dia keluar, Nabi berwuduk. Siap kumuk lagi. Siap kumuk. Wuduk Nabi mesti kumuknya. Nabi tak ada nak lan, nak tak lalu ke apa, Nabi basuh 2 tangan, Nabi kumuk. Hak tadi kucing jilat tu, lidah kucing masuk lah ayak, tak apa, ayak masih mutlak. Tu yang saya sebut, orang tak mengaji fiqah ni, ayak orang celup jari sikit dia kata mustakmal lah. Mustakmal apanya? Anak celup kan, siapa celup, kucing jilat lah, ayak masih mutlak. Hak nak di mustakmal ni bila kita berwuduk,
dari anggota wajib kita tu menitik air. Wuduk pula, wuduk hak batal tu, bukan memperbaharui wuduk. Itu sunat. Kita basuh muka, nitik, tu lah mustakmal. Atau mandi wajib, celup tak jadi mustakmal. Kita mengaji dah dulu di awal-awal kitab kan. Baik. Ayak jilatan kucing Nabi berwuduk. Kalau Sayyidatina Aisyah, dia makan macam pizza ke kek ke, kucing gerit. Kucing makan sekerat, dia makan sambung kat tempat. Kalau pizza ni kan potongan hak kucing tokak tu dia ambil tu, bahagian tu dia makan. Tak apa lah, tak sakit perut kan? Rasulullah berwuduk ayak jilatan kucing. Isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah makan kek ataupun pizza, bahagian potongan yang kucing tokak tu, bahagian tu dia makan. Nak abang tak ada apa, boleh. Lalu kan tak lalu cerita dia, hukum boleh. Tuan-tuan makan nasi tinggal sat, kucing main makan, sambung makan. Saya tak lalu, tuan-tuan makan lah. Tak lalu bagi kat ayam bagi kat ayam. Jangan buang saja, membazir tak boleh. Jilatan kucing tidak menjadi najis. Kita tengok hadis di bawah. Daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma, ayah dia sahabat Ka'ab bin Malik yang kena pulau pasal tak pergi perang Tabuk. Ni anak dia Kabsyah. Kabsyah anak perempuan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau tinggal di bawah jagaan Abu Qatadah. Dia jadi anak angkat kepada Abu Qatadah. Boleh anak angkat, Nabi anak angkat semua boleh. Cuma dia tak dapat faraid, jangan tukar bin binti ya. Beliau berkata, sesungguhnya Abu Qatadah masuk ke dalam rumah. Okey. Lalu aku tuangkan air wuduk kepadanya. Yang ni orang panggil khidmat. Tiba-tiba datang seekor kucing lalu meminum air itu. Abu Qatadah membiarkan sahaja kucing itu minum hingga puas. Kabsyah berkata, Abu Qatadah melihatku kerana aku sedang memandang kepadanya. Beliau bertanya, apakah engkau hairan wahai anak saudaraku? Aku berkata, ya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kucing tidak najis. Ia merupakan haiwan jantan dan betina yang berkeliaran di sisi kamu. Taik dia najis lah, kencing dia najis. Ayak liok dia tak najis. Jadi Abu Qatadah dia berwuduk lepas kucing jilat, kerana Nabi juga pernah berwuduk selepas kucing jilat. Macam itu. Surat sebelah an Dawud bin Salih bin Dinar At-Tammar, daripada Dawud bin Salih bin Dinar At-Tammar, daripada ibunya, sesungguhnya dia pernah disuruh oleh tuannya untuk menghantar harithah, nama makanan. Makanan tu macam kek, macam pizza, dia ada potong-potong dia tu. Manis lah. Pizza pedas, manis. Tuan dia suruh dia hantar harisah, sejenis makanan manis, manisan lah, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi aku dapati dia, Aisyah, sedang solat. Lalu dia menunjukkan isyarat kepadaku supaya makanan itu diletakkan di suatu tempat. Tengah semayang boleh tunjuk-tunjuk, boleh tunjuk, tak batal solat. Jiran main rumah Sayyidatina Aisyah sedang solat, mungkin dia buka pintu bagi angin masuk. Jadi jiran ni pun faham, boleh bercakap dengan orang semayang. Yang tak bolehnya, orang semayang cakap dengan orang tak semayang. Orang tak semayang boleh cakap. Takkan tak boleh kau? Kita tak semayang, kita boleh cakap, ni saya buat main kuih ni, nak tahu mana. Yang tak boleh cakap dia tu. Dan itu tidak dikira mengganggu orang solat. Yang kira ganggu ni, kita tanya dia tak jawab, kita tanya lagi, itu kacau lah. Dua-dua faqihah, dua-dua faham fiqah, tak ada masalah. Dia kata, saya buat main makanan ni, nak tahu mana. Saya tidak Aisyah sedang semayang, cakap tak boleh, tunjuk boleh. Tak dia tu, ada meja mana, tak tu.
tunjuk isyarat. Isyarat tidak membatalkan solat. Rasulullah biasa tunjuk isyarat. Rasulullah terlupa tahiyat awal. Rasulullah berdiri ke rakaat ketiga. Ada orang tegur, subhanallah. Nabi buat macam ni. Tangan Nabi ke belakang. Nabi suruh orang yang kata subhanallah tu bangkit berdiri. Sebab kalau imam lupa tahiyat awal, kita tak boleh tegur. Kita kena bangkit berdiri. Kalau imam lupa tahiyat awal, tak boleh tegur. Kita kena bangkit berdiri bersama imam. Tapi kalau imam rakaat terlebih, tarawih sampai 3 rakaat, tu kita tak boleh ikut lah. Kita kena duduk lah, pasal dah sampai dah stesen dia, tahiyat akhir. Macam tu. Itu baru kita tegur subhanallah. Baik. Jadi dia bawa makanan ni nak bagi dekat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah sedang solat duha ke apa macam tu lah. Lalu dia menunjukkan isyarat kepadaku supaya makanan itu diletakkan di suatu tempat. Tunjuk tudung tu, meja tu, mana letak situ tudung. Tapi ini cerita tak ada tudung lah. Sebab kucing makan. Kemudian datang seekor kucing dan memakan sebahagian dari harisah itu. Orang Melayu harisah nama orang kan. Orang Arab harisah ni nama makanan. Nama makanan. Macam kita lah peneram tu lah, nama makanan lah. Selepas selesai solat. Tapi dia manis Mungkin orang Melayu buat nama harisah ni nak bagi manis Dia punya makanan ni rasa dia manis. Selepas selesai solat, Aisyah pun memakan harisah di tempat yang digigit oleh kucing tadi. Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kucing tidak najis, dia hanya haiwan yang berkeliaran di sisi kamu. Tambah kucing hak belah dia lagi jinak. Dia main dengan kita. Duduklah rumah kita sekali. Pandai buang najis sendiri, sediakan beli tanah apa, tak ada masalah. Buang najis dia pandai, buang ayak dia pandai apa, tak ada masalah. Dia duduk sekali. Saya apa ada kucing di rumah. Selalu orang belah kucing ni tak ada anak kan. Kita anak ramai, bini nak belah lagi, tambah anak lagi, yang belah lah. Belah kucing. Orang tak ada anak memang dia suka belah kucing. Hak ada anak membelah, tambah anak ramai. Dia ni beranak, dia ni beranak kan. Kucing kan, dia mengandung 2 bulan je. Lepas 2 bulan beranak. Lepas beranak pula, dia bukan ada pantang tak pantang, beranak lagi, mengandung pula. Kucing tidak najis. Kadang kita pergi beli makanan kucing, jumpa anak-anak murid duk kuliah dia kata, ustaz belah kucing ke? Apa salahnya? Dia PKP tu boring belah kucing. Tapi kucing ni kalau hak luar negara dia pandai, macam kucing Parsi kan. Dia tak kacau, low, dia tak makan, dia tahu dah dia ada makanan. Makanan pun tak berebut. Kucing kampung makan ni luku kepala kawan tu. Ni dia ada adab dia makan relax, seronok lah. Dia pun tak bergaduh. Tengok keluarga ni pun, suami isteri anak-anak pun kasih sayang. Lain lah dengan kucing kampung. Kucing tidak najis, dia hanya haiwan yang berkeliaran di sisi kamu. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW berwuduk dengan air sisa minuman seekor kucing. Macam tadilah. Baik, hukum asap najis. Asap najis adalah najis. Contohlah orang himpun tek lembu satu tempat dengan sampah semua, tek lembu pada situ, dia cucuh api, bakar sampah, sekali bakar tek lembu. Pra api makan. Asap daripada tek lembu tu najis. Dukhan dia panggil dukhan. Dimaafkan jika sedikit saja. Macam kita sidai baju, ni pun bakar najis, kena banyak, asap tu duk pi ikut baju kita tu, habis baju kita pun terkena najis. Jika seseorang menyapu asap najis yang banyak dari dapur pembakar roti, kita roti semua kita beli, roti Gardenia mai daripada kilang. Ni cerita macam ni negara India, negara Arab pun, tempat-tempat kampung ni, dia buat roti sendiri.
Lepas tu bara dia tu daripada ketulan-ketulan najis. Boleh makan ke? Macam tu. Roti kita makanlah daripada kilang. Mereka ni plaster dinding rumah pun tai kuda boleh nampak lah. Orang Arab kan, rumah-rumah kampung lah nak jimat, dia campur dengan simen, tai kuda, tai kaldai, dia plaster. Tak lincin macam plaster kita lah. Dia ada timbul-timbul, ada daun-daun dia lah, ada urat-urat dia lah. Saya bisa tanya seorang tua, pakcik ni, pasal apa plaster guna tai kuda, tai kaldai? Dia kata musim panas tak panas, musim sejuk tak sejuk sangat. Tradisional lah cara mereka. Tak apalah tu cerita bab plaster dinding. Mereka buat roti pun bahan bakar mereka. Kalau kita kayu api, ada negara hak kayu api tak ada, dia potong tai tu, ketui-ketui potong. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok hak duk potong tu rumput kering. Potong rumput, jamu makan. Rumput 4 segi elok dia kerat tu. Ada juga keratan tu akan menyala jadi bara. Sebenarnya tai lembu yang dikumpulkan apa semua, jadi buat roti, masak roti, boleh makan ke? Jadi masalah ni memang masalah khilaf. Di India apa semua, tempat kayu tak banyak, mereka buat roti macam tempayan tu. Roti apa kita duk makan tu? Roti tandoori nan lah, roti nan kan. Kita memang bara betul lah, bara kayu bakau ke apa ke kan. Mereka pun ada jual juga bara, tapi bara tai. Tak orang cakap tu. Jadi masalah ni masalah khilaf. Bagi negara yang tak ada bahan bakar ni, hak tu sebahagian ulama kata boleh makan. Bukan makan tai tu, makan roti dia tu. Roti dia memang kena bara tu, dia naik asap tu, memang asap. Hak tu yang sedap lah. Saya tak pernah makan lah, tapi kawan-kawan yang mengaji India, dia kata, Ustaz, Mazhab Syafi'i memang tak boleh makan, tapi kami duduk sana, mula-mula tak makan lah. Lepas tu balun. Mazhab Hanafi tak apa, dia tak bagi makan tai lah. Bara keluar asap, tak apa. Kita mazhab Syafi'i, kita duduk belah sini, kayu banyak, orang jual bara hitam tu kat kedai pun ada, duk pergi cari tai buat apa kan. Sebagai mazhab tak apa dalam soal ini. Baik, di Syria pun dia pun tak guna bara tai, cuma mereka plaster dinding rumah tu, rumah orang-orang miskin, orang kampung, orang Badawi, dia plaster tu memang duk nampak orang-orang tai lembu betul lah. Tapi keistimewaan dia walaupun najis, rumah ni bila musim panas dalam rasa sejuk, bila musim sejuk dia tak serap masa sejuk, pasal di dinding tu dia ada letak tu. Tengok memang tak lawa lah. Tak lawa, melekat lah, melekat. Dia pun kata campur dengan putih telur ke guna, dia pandai buat lah. Lekat. Rumah-rumah Badawi lah, rumah-rumah orang Arab, rumah orang kaya, plaster elok lah, mozaik semua lah, tai apa semua kan. Ini cerita rumah orang kampung. Baik, dia cerita ni pasal makan roti tu. Dan jika seseorang menyapu asap najis yang banyak dari dapur, tanur lah, dapur, kita panggil tandoori kan, dapur pembakar roti, dengan menggunakan kain yang kering, kain buruk kering, dia lap dapur tu hingga hilang asap itu, maka dapur itu menjadi suci, dapur tu jadi suci balik. Jika disapu dengan kain yang lembap, dapur itu tidak suci. Dan jika dibuat roti di atasnya, maka permukaan atas roti itu suci, bahagian bawahnya adalah najis. Roti kadang dia ada 2 lapis, dia kata belah bawah kena asap tu, hak hangit tu najis, makan belah atas je. Tapi dalam mazhab Hanafi dia makan habis ya. Sebab dia duduk di tempat yang kurang kemudahan apa semua ni. Tak habis juga no. Minggu depan lah kita pergi perhabis insya-Allah. Najis mukhaffafah sikit lagi. Wa taharatu minha, cara menyucikan najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan ni air kencing boy kanak-kanak lelaki.
Kanak-kanak perempuan tak. Kanak-kanak tu mesti lelaki. Umur dia belum 2 tahun dan dia belum makan makanan yang mengenyangkan. Mungkin dia makan kurma waktu tahnik tu pun tak kenyang, tak apalah. Dia tak makan Nestum lagi. Dia duk makan susu badan. Dia tak minum susu tepung, susu tin. Memadai merenjis air sahaja ke atas air kencing kanak-kanak lelaki. Keluar kanak-kanak perempuan tak masuk dalam tajuk ni. Yang belum memakan makanan yang mengenyangkan selain susu badan, susu mak dia atau susu ibu susu. Dan tidak disyaratkan mengalir air percik. Ayak tak payah perah, tak payah bagi ayak mengalir, bagi rata je. Adapun kencing kanak-kanak perempuan dan khuntha. Khuntha ni ada 2 kelamin, alat kelamin kita pun tak tahu dia lelaki perempuan, maka ia perlu dibasuh seperti kencing orang dewasa. Najis mukhaffafah, najis ringan. An Ummi Qais, daripada Ummu Qais bin Mihsan radhiyallahu anha, sesungguhnya dia bersama anak lelakinya yang kecil, belum makan makanan yang mengenyangkan, pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi rumah Nabi lah, bawa anak pergi rumah Nabi, suruh Nabi doa, macam itulah. Rasulullah meletakkan budak itu di atas ribanya. Rasulullah ambil riba. Lalu budak itu kencing. Budak ni duk merangkak. Nabi tangkap dia, riba. Selawat apa semua sikit, zikir. Budak-budak duk riba, syok lah. Lalu budak itu kencing di atas pakaian Nabi. Duk riba, Nabi kencing. Budak-budak kan, kencing ya. Zaman tu mana ada pampers, kain lampin lah, kencing, basah. Nabi meminta air dan merenjiskan di tempat itu. Baginda tidak membasuhnya. Percik, orang azan. Nabi pun habis selesai tu, Nabi minta izin pergi masjid lah. Nabi pakai yang tu, bayar, suci. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air kencing kanak-kanak lelaki yang masih menyusu badan. Kencing kanak-kanak lelaki direnjis dan dibasuh kencing kanak-kanak perempuan. Qatadah berkata, masalah ini jika kanak-kanak itu belum memakan makanan yang mengenyangkan. Jika kanak-kanak sudah memakan makanan yang mengenyangkan, maka kencing mereka berdua sama ada laki atau perempuan wajib dibasuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minggu depan khatamlah kitab ni. Kemudian kita kalau sempat khatam, kita akan terus baca kitab yang kedua, Tanwir Masalik juzuk yang kedua, iaitu bab salat. Tapi dia mahal sikit lah, RM50, kulit tebal. Tanwir Masalik bab salat juzuk yang kedua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.